Kalau ikut sejarah yang betul, hamba abdi pun tak ada pilihan, dia setuju jadi peniaga. Tapi dalam kes ini saya percaya menteri boleh beri penjelasan nanti. Ia masalah undang-undang. Maknanya kalau dia setuju datang sebagai pekerja, ya, tetapi dengan gaji yang paling rendah yang dianggap itu penindasan, maka dia melanggar undang-undang yang nyata, maka tidak boleh dibenarkan. Orang yang mengatakan mereka itu bersetuju itu kerana tidak ada pilihan. Seperti mana kita tahu dalam sistem perhambaan, kalau tanya hamba-hamba, dia setuju. Tanya orang miskin, dia dera, dia miskin papa, dia dapat RM100 sebelum pilihan raya, tanya dia sokong, dia sokong. Tapi tidak semestinya ini sesuatu yang dari segi undang-undang dan dari segi etika atau akhlak yang boleh dipertahankan. Yang kedua, oleh demikian isu ini membabitkan Kementerian Dalam Negeri, dan sebab itu saya tekankan tentang keperluan kita memenuhi tuntutan. Bukan sekadar naik tahap 2, tahap 1 itu hanya persoal perangkaan, tapi sebenarnya yang betul sebut tadi, yang betul sendiri pun memang secara peribadi menggesa ini dilakukan. Ini bukan soal imej dan tahap, ini soal kemanusiaan, soal prinsip keadilan. Tetapi pelaksanaan ini sekali lagi saya tekankan melibatkan isu penguatkuasaan. Selagi tak dapat kita tangani isu ini dengan meningkat tahap penguatkuasaan dan membasmi rasuah, maka ia jadi sukar. Contoh, dalam sesi The Role of Corruption in Trafficking of Persons, persidangan third session of the Conference of State Parties to the United Nations Convention Against Corruption, kaji selidik UNODC di kalangan 54 orang hakim jenayah, pakar dari agensi penguatkuasaan, NGO dan ahli-ahli akademik dijalankan pada bulan Februari 2009 berkaitan isu rasuah dan pemerdagangan manusia. Isu ini tidak berlaku separah ini sekiranya dapat kita tangani permasalahan rasuah di kalangan atau pegawai dan badan penguatkuasaan. Dengan izin, when asked to identify those most vulnerable to corruption in relation to human trafficking, 65% of respondents identified border control, immigration, customs. 50% indicated law enforcement and police, and 25% considered civil society organizations most vulnerable. Kaji studi ini melibatkan entry point yang pelbagai dan agensi yang pelbagai. Wakil Malaysia juga hadir dalam sidang ini, tetapi yang ditekankan di sini ialah tindakan tidak selesai dengan memperkenalkan undang-undang yang cukup lengkap, tetapi disertakan dengan bidang kuasa dan penguatkuasaan, termasuk pihak kawalan sempadan, immigration, custom dan polis. Apa pengalaman di Malaysia? Kes-kes mutakhir. Dan saya minta menteri berikan perhatian. Ada pendakwaan, ada yang masih dalam proses, ada yang tidak selesai. Tetapi tengok kes pertama 2008, bekas timbalan ketua pengarah 1 Jabatan Immigration didakwa menerima rasuah RM82,500 daripada seorang pengurus jualan bagi meluluskan lanjutan pas lawatan warga negara Cina. Kes kedua tahun yang sama, ini pegawai kanan yang besar tinggi-tinggi, ya. Dan kalau dibiarkan begitu, jadi yang di bawah-bawah ni kita ambil tindakan, tidak akan berkesan. Bekas ketua pengarah immigration didakwa menerima rasuah RM60,000 daripada ahli perniagaan Datuk Lau Chang Hian. Ini cukup terkenal, dan kadang-kadang gangster-gangster besar ni terkenal dan lepas. Saya pun tak faham macam mana menteri boleh tangani masalah ini. Macam ada understanding, bukan dengan menteri, dengan pihak-pihak tertentu. Saya tidak ada bukti menteri terlibat setakat ini. Kalau ada saya sampaikan. Datuk Lau Chang Hian
sebagai bayaran upah bagi mempercepatkan kelulusan 4,337 daripada Bangladesh. Yang mengejutkan lagi, saksi dalam pembicaraan kes kedua bekas ketua pengarah yang menyebut bahawa pembayaran kelulusan calling visa ini adalah untuk dana politik. Ya. Dan ini kenyataan keterangan yang diberi dalam mahkamah yang wajar disiasat dan ditangani oleh kementerian, menteri khususnya. Kalau benar nak laksanakan ambil tindakan yang menyentuh soal hak asasi dan kemanusiaan. Keterangan saksi tersebut, ahli perniagaan Datuk Zulkifli Maulud, beliau mengetahui setelah dimaklumkan sekali lagi oleh Datuk Lau Chiang Hian, wang itu untuk menteri berkenaan. Sebelum. Menurut keterangan saksi lain lagi, Burgabuddin Muhammad Ismail, bahawa adik ipar kepada seorang bekas menteri pernah menerima wang daripadanya sebagai upah mempercepatkan calling visa tersebut. Nah, kalau dengan keterangan-keterangan begini, ini peringkat yang tertinggi di pejabat menteri dan juga adik ipar menteri, walaupun ini merupakan dakwaan, tapi saya rasa perlu siasatan dibuat. Kalau peringkat ini dah sampai ke peringkat ini yang melibatkan jumlah dana yang besar, maknanya sistem itu di peringkat bawah tu mungkin lebih bobrok lagi. Undang-undang nampak kemas, walaupun saya tekankan tentang kecurigaan saya tentang kelemahan dari segi due process ini, tetapi saya ingin menegaskan kepada Yang Mohd Menteri bahawa kejayaan pindaan ini bukan setakat ratification. Saya pernah bicara dengan bekas Presiden Ireland yang terlibat dalam banyak soal isu ratification United Nations. Beliau menyebut kecenderungan badan negara-negara berkembang termasuk Malaysia sekarang ini sudah ada desakan antarabangsa, ratify. Pindah perlembagaan, pindah. Ratification, ratify. Okey, kita ikut proses ini. Tetapi berdasarkan pelaksanaan itu hampir tidak serius sama sekali. Dengan itu yang betul, saya masih menekankan undang-undang ini perlu diberi sokongan dalam peruntukan-peruntukan besar dengan beberapa keterbatasan yang saya sebutkan, tetapi perlu diberi perhatian khusus oleh Menteri tentang penguatkuasaan. Terima kasih. Ya, Yang Hormat Tangga Batu.